Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang amat saya hormati, saya Jufazli Syahmat sebagai rakyat Malaysia cukup terkilan dengan satu kenyataan fitnah politik Tun semalam yang menyatakan bahawa Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah diktator setelah melaksanakan darurat di musim coronavirus. Ini adalah satu kenyataan politik yang cukup keterlaluan, yang cukup biadab, yang cukup ekstremis, dan saya tetap menganggap Tun M adalah ahli politik pelampau untuk dekad tahun 2021. Hakikat dan sebenarnya, kritikan Tun Dr. Mahathir dan fitnah politik Tun Dr. Mahathir ini ditujukan kepada Kerajaan Agung yang dilabel sebagai diktator hanya kerana Kerajaan Agung mengisytiharkan darurat demi menyelamatkan nyawa lebih 32 juta rakyat Malaysia di musim coronavirus global. Dari segi sejarah politik Malaysia, saya kira bukan Kerajaan Agung yang diktator, bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diktator. Sejak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri di dalam negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, dari tahun 1981 sehingga tahun 2020, Tun Dr. Mahathirlah yang sebenarnya diktator dalam percaturan kuasa real politik dunia ini. Suka ataupun tidak, Tun Dr. Mahathir mahu mendengar hakikat kebenaran ini daripada mulut Jufazli Syahmat. Sejarah dunia tidak pernah lupa antara pemimpin dunia yang paling diktator, ranking nombor 1 adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seorang Perdana Menteri, seorang raja yang bersungguh-sungguh mahu menyelamatkan nyawa rakyatnya di musim coronavirus, bukan diktator. Akan tetapi seorang ahli politik dan bekas Perdana Menteri yang tidak mahu menyelamatkan nyawa rakyatnya di musim coronavirus adalah pemimpin diktator yang sebenar, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya masih ingat sewaktu gelombang pertama coronavirus masuk ke dalam negara Malaysia Januari 2020, pakcik-makcik, yang mana Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, Mat Sabu, Lim Guan Eng, DAP dan Pakatan Harapan membenarkan pelancong-pelancong asing daripada negara China untuk membawa masuk coronavirus itu ke dalam negara Malaysia. Kemasukan pelancong-pelancong itu jauh lebih penting daripada menjaga nyawa rakyat Malaysia, sehingga kata Tun Dr. Mahathir, keadaan dalam keadaan terkawal, mati terkena coronavirus, it is okay, baru berapa orang yang kena coronavirus. Hak pelancong luar negara jauh lebih penting untuk dihormati. Ini adalah simbol kediktatoran Tun Dr. Mahathir setelah krisis coronavirus global menjadi bom jangka meletup mengalahkan bom nuklear pada Januari 2020. Template modus operandi ini diteruskan oleh Tun Dr. Mahathir. Nyawa politiknya jauh lebih penting berbanding dengan nyawa rakyat Malaysia. Kemarahan Tun Dr. Mahathir kepada Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilabel sebagai diktator adalah kerana Tun Dr. Mahathir sangat-sangat marah dengan Kerajaan Agung kenapa beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik? Kenapa yang di Pertuan Agong tidak melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai sebahagian daripada pembangkang semula? Kenapa Tun Dr. Mahathir tidak dilantik sebagai Perdana Menteri interim di musim coronavirus yang semakin kritikal untuk tahun 2021?
kenapa Tun Dr. Mahathir tidak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia dalam keadaan Kerajaan Agung dicabar oleh Parti UMNO, DAP dan Pakatan Harapan. Ini antara sebab-sebab besar Pak Cik Makcik Tun Dr. Mahathir memfitnah Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kerajaan diktator. Malang dan amat malang, ironi dan cukup ironi. Tun Dr. Mahathir tidak dapat mengawal emosinya dalam keadaan yang begitu baik. Kemarahan beliau ke atas Kerajaan Agung dan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu memakan diri Tun Dr. Mahathir dalam percaturan kuasa politik ini, Pak Cik Makcik. Maka saya ingin ingatkan kepada Tun Dr. Mahathir. Kenapa saya mengatakan Tun Dr. Mahathir adalah pemimpin diktator sepanjang zaman untuk tahun 2021? Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupa tentang peristiwa Ops Lalang pada tahun 1987. 106 orang warga negara Malaysia ditangkap, melibatkan pemimpin-pemimpin pembangkang, wartawan, artis, aktivis masyarakat sivil, NGO. Ketika itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri diktator yang cukup terkenal di seluruh dunia. Paling penting, kes pembunuhan orang Melayu di kampung Mamali turut dikaitkan dengan modus operandi kediktatoran Tun Dr. Mahathir apabila orang-orang Melayu mencabar akta ISA yang disalahgunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk kepentingan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Saya juga tidak pernah lupa bagaimana semua media-media antarabangsa dan media-media tempatan dikawal penyebaran maklumat arus perdana sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri diktator dalam negara Malaysia bermula tahun 1981 sehingga tahun 2003. Wall Street Journal dan juga media-media antarabangsa yang lain turut disekat oleh Tun Dr. Mahathir. Wartawan-wartawan luar negara tidak dibenarkan masuk ke dalam negara Malaysia untuk membuat liputan dan perkongsian maklumat yang adil dan benar. Tun Dr. Mahathir telah dilabel oleh pakar-pakar ilmuwan politik di dalam negara dan di seluruh dunia sebagai pemerintahan kerajaan authoritarian diktator yang tetap bertahan selama 22 tahun. Dari tahun 1981 sehingga tahun 2003. Tun Dr. Mahathir juga dilabel sebagai ahli politik anti-demokrasi apabila Tun Dr. Mahathir pernah memberi ucapan di seluruh dunia bahawa sistem authoritarian adalah jauh lebih baik daripada demokrasi. Ia bermaksud, Tun Dr. Mahathir sendiri mengakui, sistem authoritarian dictatorship itu adalah jauh lebih berkesan daripada sistem demokrasi untuk beliau sangat lama berkuasa sebagai Perdana Menteri, Pak Cik Makcik. Tidak dilupakan kes tangkapan politik diktator yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas Jufazli Syekh Ahmad ini. Untuk makluman seluruh manusia di dunia ini, untuk makluman pemerhati-pemerhati pencatur kuasa di seluruh dunia, saya tidak pernah lupa yang mana saya telah ditangkap secara diktator oleh Tun Dr. Mahathir, oleh kerajaan DAP, Pakatan Harapan dan Warisan di Putrajaya pada 16 Mac 2019 sehingga 23 Mac 2019 yang lalu. Tangkapan itu adalah tangkapan bermotifkan politik hanya kerana saya mendesak Tun Dr. Mahathir untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 dan hanya kerana saya membangkitkan tentang skandal jenayah rasuah Tun Dr. Mahathir dan konco-konconya dalam sistem politik negara Malaysia.
Ketika saya ditangkap secara diktator jam 3 pagi 16 Mac 2019 di Ceras, Selangor, Tun Dr. Mahathir dan kerajaan DAP Pakatan Harapan tidak membawa waran tangkap, tidak membawa waran geledah rumah dan tidak membawa waran rampasan barang milik Jufazli Shah Ahmad. Akhirnya, kerana tangkapan politik diktator itu di tengah-tengah malam buta, institusi kehakiman Malaysia telah memutuskan bahawa tangkapan yang dilakukan oleh polis politik penculik Tun M itu adalah satu perkara yang melanggar undang-undang dan perlembagaan. Yang arif, hakim-hakim yang adil lagi bijaksana dalam institusi kehakiman Malaysia memberi kemenangan kepada saya apabila Tun Dr. Mahathir dan kerajaan DAP Pakatan Harapan kalah dalam 3 siri perbicaraan mahkamah kepada Jufazli Shah Ahmad dan keluarganya. Ini adalah peristiwa kediktatoran dan dosa-dosa bekas Perdana Menteri diktator bernama Tun Dr. Mahathir yang lupa untuk cermin diri beliau sendiri. Hanya tahu memfitnah kerajaan agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi Tun Dr. Mahathir lupa untuk muhasabah diri bahawa dia sebenarnya adalah bekas Perdana Menteri diktator dalam sejarah politik dunia. Saya meminta Tun Dr. Mahathir untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Legasi politik Tun Dr. Mahathir seperti apa yang saya ramalkan hancur berkecai begitu sahaja. Paling memalukan Pak Cik Makcik. Kerana kediktatoran legasi politik Tun Dr. Mahathir ini, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir tersenarai sebagai ekstremis paling bahaya di dunia. Kerana kediktatoran ideologi politik Tun Dr. Mahathir sehingga di usia 96 tahun ini, Pak Cik Makcik, di era moden tahun 2021 ini, Tun Dr. Mahathir tersenarai sebagai antara 20 orang ekstremis paling berbahaya di dunia. Satu kajian yang dilakukan oleh Amerika Syarikat menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir berada di tangga ke-14 ekstremis paling berbahaya di dunia. Ini adalah rentetan daripada kenyataan-kenyataan politik ekstrim, kenyataan-kenyataan politik diktator, kenyataan-kenyataan politik yang cukup melampau di peringkat antarabangsa, yang mana Tun Dr. Mahathir menyatakan orang Islam boleh marah dan membunuh jika terus diserang. Pendapat-pendapat Tun Dr. Mahathir ini untuk tahun 2021 dan sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dari tahun 1981 sehingga tahun 2003, Pak Cik Makcik, telah menyebabkan Tun Dr. Mahathir hari ini legasi politiknya dilihat sebagai legasi politik diktator, legasi politik ekstremis yang paling berbahaya di dunia. Dia menggalakkan pembunuhan, dia menggalakkan permusuhan, dia menggalakkan perkara-perkara yang pelik di peringkat antarabangsa. Disebabkan kediktatoran ini juga Tun Dr. Mahathir merompak berbilion-bilion US dollar duit negara Malaysia, Pak Cik Makcik. Terlalu banyak, 1001 skandal. Sudah namanya pemimpin diktator, Perdana Menteri diktator, maka Tun Dr. Mahathir ikut suka hati dia saja. Mahu merompak duit rakyat, duit negara untuk memperkayakan dirinya dan keluarganya. Laporan rasmi daripada kajian rasuah dunia, berdasarkan secret information, Tun M terpalit dengan skandal modus operandi merompak duit negara Malaysia. Lebih 100 bilion ringgit dan dikatakan mencecah 200 bilion ringgit. Ketamakan kuasa Tun Dr. Mahathir ini sehingga umur dia 96 tahun, dia sangat dengki, sangat cemburu, tidak senang duduk melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang dipertahankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Pak Cik Makcik.
ketamakan dan kegilaan kuasa Tun Dr. Mahathir ini mengalahkan ketamakan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk didengar dan diterima oleh Tun Dr. Mahathir. Sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam negara ni, Pak Cik Makcik, tidak ada satu orang rakyat pun yang boleh menegur, yang boleh berdebat dengan Tun Dr. Mahathir, yang boleh mengkritik Tun Dr. Mahathir. Tanyalah dengan mana-mana semua pemimpin di zaman Tun M tahun 1980-an sampai tahun 2021 ni. Ini adalah realiti kediktatoran Tun Dr. Mahathir. Kenapa Tun Dr. Mahathir mahukan jawatan Perdana Menteri daripada yang di-Pertuan Agong? Supaya dia boleh merompak lagi. Supaya dia dengan kroni-kroninya, dengan anak beranaknya boleh dapat projek berbilion-bilion ringgit dalam negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir masih belum rasa puas nafsu politiknya Pak Cik Makcik jadi Perdana Menteri lebih 22 tahun. Dia masih belum puas untuk merompak dan menjadi diktator. Sebab itu, pengisytiharan darurat oleh Kerajaan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghalang untuk Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri semula di Putrajaya. Ini adalah usaha murni daripada Kerajaan Agong yang menyelamatkan nyawa rakyat di musim coronavirus. Saya ingin ingatkan Pak Cik Makcik, nyawa rakyat di musim coronavirus ini jauh lebih penting daripada nyawa politik Tun Dr. Mahathir yang memaksa Kerajaan Agong untuk melantik beliau sebagai Perdana Menteri interim untuk tahun 2021. Tun Dr. Mahathir sendiri mengaku bersama kumpulannya baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir dicalonkan semula sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, tetapi ditolak oleh Kerajaan Agong, ditolak oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, ditolak oleh rakyat Malaysia. Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir menggesa Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, tetapi Kerajaan Agong tidak membenarkan perkara itu kerana Agong yang mulia mengetahui Tun Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri interim untuk tahun 2021. Maka untuk menyelamatkan negara daripada kepimpinan dan kediktatoran Tun Dr. Mahathir, yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Pak Cik Makcik, saya cukup-cukup terkilan dan cukup-cukup kecewa dengan sikap biadab dan derhaka Tun Dr. Mahathir ke atas Kerajaan Agong yang dilabel sebagai diktator ini. Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Permaisuri Agong, bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin membantu mangsa-mangsa banjir di Pahang, di Johor dan negeri-negeri lain, Pak Cik Makcik. Diktator kah? Agong, Permaisuri Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni tolong rakyat? Ini bukan diktator. Ini adalah Raja yang mulia, Perdana Menteri yang mulia, kerajaan rakyat yang mulia. Prihatin dengan masalah rakyatnya yang dihambat dengan bencana banjir kilat serta masalah coronavirus. Kerajaan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi bantuan prihatin 1.0, 2.0. Luluskan KWSP akaun 1, akaun 2 di musim coronavirus. Diktator kah macam ni? Tun Dr. Mahathir tidak turun tolong mangsa banjir, tidak bagi bantuan keuangan kepada mangsa coronavirus. Tun Dr. Mahathir kedekut sepanjang dia menjadi Perdana Menteri ke-4 dan menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Tidak mahu tolong orang miskin. Ini baru namanya diktator, iaitu Tun Dr. Mahathir. Di musim darurat ni, ada tak Kerajaan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tangkap Tun Dr. Mahathir, tangkap Datuk Seri Anwar, tangkap Datuk Seri Najib, tangkap Datuk Seri Zahid Hamidi, tangkap Lim Kit Siang, UMNO, DAP dan Pakatan Harapan yang kantoi buat modus operandi deep state, kudeta untuk menumbangkan Kerajaan Agong di Putrajaya. Ada ke tidak, Pak Cik Makcik? Tidak pernah Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menangkap mana-mana ahli politik untuk dipenjarakan. Tun Dr. Mahathir pernah menangkap ahli-ahli politik sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dalam Ops Lalang bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Datuk Seri Najib Tun Razak. Mereka inilah bapa kediktatoran dan ikon diktator dalam sejarah politik Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya duduk diam, tidak banyak bercakap, tidak menghiraukan penghinaan dan fitnah politik oleh Tun Dr. Mahathir dan konco-konconya.
Betapa mulianya, betapa baiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, Pak Cik Mak Cik. Walaupun dibuli oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Najib, oleh Datuk Seri Anwar, oleh Lim Kit Siang, oleh UMNO, DAP dan Pakatan Harapan, Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengalah di hadapan rakyat supaya politik negara ini tidak kucar-kacir di musim coronavirus dan musim banjir. Demi siapa? Demi untuk kita semua, Pak Cik Mak Cik, supaya kita tidak mati di tangan Tun Dr. Mahathir, di tangan Bosku Najib, di tangan Datuk Seri Anwar, Lim Kit Siang, UMNO, DAP dan Pakatan Harapan. Sebagai kesimpulan, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya fitnah politik dan penghinaan politik yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir kepada Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang difitnah sebagai kerajaan diktator. Kebenaran adalah tetap kebenaran Tun Dr. Mahathir. Yang diktator dalam sejarah politik dunia ini yang cukup terkenal di seluruh dunia adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak ada satu profesor pun ataupun media luar negara melabel Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai diktator hanya kerana mengisytiharkan darurat. Donald Trump mengisytiharkan darurat di Amerika Syarikat untuk mengatasi masalah pengganas dan ekstremis di hari upacara angkat sumpah Joe Biden sebagai Presiden baharu Amerika Syarikat. Perdana Menteri Jepun mengisytiharkan darurat. Presiden Indonesia pernah mengisytiharkan darurat. Perdana Menteri Filipina pernah mengisytiharkan darurat. Perdana Menteri New Zealand pernah mengisytiharkan darurat. Perdana Menteri Britain pernah mengisytiharkan darurat. Presiden China pernah mengisytiharkan darurat. Presiden Putin pernah mengisytiharkan darurat. Semua pemimpin-pemimpin besar, hatta di Jerman kah, di Australia kah, negara demokrasi lain kah, semua mengisytiharkan darurat. Tun, yang buat undang-undang darurat ni dalam negara Malaysia, dalam Perlembagaan Negara Malaysia, adalah kamu. Kalau kamu tidak suka Agung dan Tan Sri Muhyiddin Yassin melaksanakan proklamasi darurat, kenapa Tun perbodohkan diri sendiri membuat undang-undang darurat perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia? Tun, kami rakyat Malaysia ni cukup bersimpati dan cukup kasihan dengan Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Isytihar PKP salah. Tidak isytihar PKP juga salah. Isytihar darurat salah, tidak isytihar darurat di musim coronavirus juga salah. Maka biar kami terus terang sebagai rakyat. Kami lebih menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kami lebih mempercayai kebijaksanaan Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan darurat untuk menyelamatkan nyawa rakyat di musim coronavirus dan musim banjir di seluruh negara. Bagi Tun, bagi DAP dan Pakatan Harapan, coronavirus dan banjir ini adalah masalah sangat kecil. Tetapi bagi kami sebagai rakyat, kami cukup bernasib baik. Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan nyawa rakyat sebagai prioriti di musim coronavirus dan musim banjir ini. Akan tetapi Tun Dr. Mahathir meletakkan nyawa politik sendiri, yang tamak mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, yang tamak mahu menjadi kerajaan diktator semula di Putrajaya, sehingga meminggirkan kepentingan nyawa rakyat di musim coronavirus. Sudah-sudahlah berpolitik Tun Dr. Mahathir. Bersaralah daripada politik ini. Pangkat, kuasa, kekayaan hasil daripada legasi merompak duit negara dan menjadi Perdana Menteri diktator itu, Tun Dr. Mahathir, tidak boleh dibawa masuk ke dalam lubang kubur Tun Dr. Mahathir. Jika tidak ada seorang pun yang mahu berkata benar di hadapan Tun Dr. Mahathir, biarlah saya yang menyampaikan kebenaran ini
demi kemaslahatan rakyat dan negara Malaysia tercinta. Enough is enough. Membuli Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tu Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan mahu membunuh nyawa rakyat Malaysia di musim coronavirus. Akan tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kerajaan Agung mahu menyelamatkan lebih 32 juta rakyat Malaysia daripada mati di tangan Tun Dr. Mahathir. Oleh sebab itu, pengisytiharan darurat adalah satu keputusan yang sangat-sangat tepat yang diambil oleh Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghentikan segala pembunuhan nyawa rakyat di musim coronavirus ini. Wahai Tun Dr. Mahathir. Checkmate and game over. Bapa diktator Malaysia dan bapa penyamun Malaysia bernama Tun Dr. Mahathir yang sudah hancur legasi politiknya di tangan Kerajaan Agung yang berdaulat itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong. Terima kasih.